Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Disambung muka surat 83. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, waktu-waktu yang haram sembahyang. Haram sembahyang pada lain daripada tanah haram Mekah pada 5 waktu. Yang pertama, waktu naik matahari hingga kadar segalah atau 7 hasta. Yang kedua, waktu rambang hingga gelincir matahari melainkan pada hari Jumaat. 3, kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari segalah. 4, kemudian daripada sembahyang asar hingga jatuh matahari. 5, waktu matahari kekuning-kuningan hingga jatuh matahari. Baik. Kita sambung lagi bab seterusnya, iaitu waktu-waktu yang haram sembahyang. Sembahyang ni dia ada 5 ada 4 hukum taklifi. Kadang-kadang sembahyang tu hukumnya wajib, iaitulah solat fardu 5 waktu. Tapi ada satu lagi sembahyang yang wajib. Apa dia? Selain daripada 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Apa dia? Satu lagi sembahyang wajib juga. Apa? Qada. Andai. Main qada wajib ke? Jangan ingat qada tu sunat, wajib. Sebab tu dalam niat qada kena sebut fardu. Sebab dia wajib. Cuma kita niatkan qadaan. Satu lagi sembahyang wajib juga, tapi kadang-kadang dia berubah jadi sunat. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah pun bukan sunat. Banyak orang tersilap sangka, dia ingat sembahyang jenazah tu sunat. Sembahyang jenazah wajib, fardu kifayah. Tetapi bila orang lain dah buat, barulah yang lain tu jadi sunat. Tapi kalau tak ada orang buat lagi, asalnya wajib dulu. Tu. Jadi itu sembahyang wajib. Kadang-kadang sembahyang hukumnya sunat. Sembahyang sunat lah, qabliyah, ba'diyah, banyak. Dalam buku-buku ada tulis. Ada orang susun buku, dia tulis 100 sembahyang sunat. Banyaknya sembahyang sunat, macam-macam jenis sembahyang sunat. Kemudian kadang-kadang sembahyang tu makruh. Kadang solat tu makruh hukum dia. Mana makruh? Melewat-lewatkan solat sehingga nak hujung-hujung waktu. Dan nak habis waktu sembahyang dah, makruh. Kan? Tapi tetap kena buat. Cuma melambatkan tu, perbuatan melambatkan tu yang makruh. Tapi sembahyang tetap wajib. Kemudian kadang-kadang sembahyang tu haram. Haram tu maksudnya tak boleh. Makna haram, buat dapat dosa, meninggalkannya boleh pahala. Yang haram ni kita nak belajar pagi ni. Jadi dia kata waktu-waktu yang haram sembahyang. Maknanya kalau sembahyang waktu tu hukumnya haram. Hukum haram maknanya berdosa kalau dia sembahyang juga. Okey, baik. Apa dia? Haram sembahyang pada lain daripada tanah haram Mekah pada 5 waktu. Okey, baik. Selain yang disebutkan nanti dari 5 waktu ni, bukan 5 waktu sembahyang subuh zuhur tu, tapi 5 yang dalam kitab ni. 1 2 3 4 5 ni yang ditulis ni. Selain daripada 5 ni halal di tanah haram. Faham? Maksudnya sembahyang di tanah haram, kalau nanti disenaraikan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang ni tak boleh, haram. Tapi di tanah haram tak haram. Faham tak ni?
Banyaknya haram ni kata. Tak mana ni, maksud mudah ginilah. Sembahyang di Masjidil Haram tidak ada waktu haram. Tu senang. Maknanya sembahyanglah tika mana pun tak ada masalah. Tapi selain daripada tanah haram, dia ada waktu haram. Okey. Dan satu lagi, sembahyang yang tidak ada waktu haram pada hari Jumaat, yakni pada waktu solat Jumaat. Nanti kita cerita lebih lanjut lah. Sekarang mungkin tak apa nampak. Yang pertama, waktu haram dulu. Waktu naik matahari, dia haram ni dia ada 5. 3 daripadanya kerana perbuatan, 3 daripadanya kerana keadaan, 2 daripadanya kerana perbuatan. Yang pertama dulu, waktu naik matahari hingga pada segalah atau 7 hasta. Yang ni pada keadaan apa? Keadaan matahari tu. Mana haramnya? Bila matahari mula naik, matahari dah mula terbit, kemudian dia nak naik. Naik tu hingga pada kadar segalah. Dalam tempoh sampai matahari mula naik, dia tinjau sikit tu, sampailah naik segalah, itu semua waktu haram. Tak boleh sembahyang. Atau waktu segalah tu juga dipanggil 7 hasta. Jadi macam mana nak kira? Okey, begini. Kita rujuk. Ada 2 pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan sekira-kira 12 ke 15 minit selepas matahari terbit. 12 ke 15 minit selepas matahari terbit. Disebut dalam kitab Bughyatul Mutatawwi'i fi Salati Tatawwu', karangan Syekh Muhammad bin Omar bin Salim Bazmul. Satu pendapat. Satu lagi pendapat 30 minit selepas matahari terbit, setengah jam lah selepas matahari terbit. Ini disebut di dalam kitab Fiqhul Wadih karangan Dr. Muhammad Bakar Ismail. Jadi 2 pendapat ni, ikutlah. Kalau nak lebih selamat, kalau ikut jalan kesufian, jalan tasawuf, kita ambil jalan apa nama, panggil apa tu, jalan selamat tu panggil apa? Ikhtiyat. Ambil jalan ikhtiyat. Kita ambil lah yang paling panjang, yang ni 30 minit. Sebab takut-takut dalam bawah daripada tu takut masih lagi waktu haram. Jadi kita ambil jalan selamat setengah jam selepas matahari terbit. Itulah kadar segalah ataupun 7 hasta tadi. Yang kedua, waktu rambang hingga gelincir matahari melainkan pada hari Jumaat. Ni tadi anda sebut tadi, selain daripada Jumaat. Rambang ni apa dia? Rambang ni maksudnya dipanggil dalam bahasa kitab lain dipanggil istiwa. Istiwa ni makna duduk. Jadi istiwa ni maknanya matahari duduk betul-betul di atas objek sehingga tidak berlaku bayang. Tegak, betul-betul tegak. Bila matahari betul-betul tegak atas objek tu, bayang-bayang objek tu tak ada. Itu dipanggil waktu rambang. Waktu tu haram sembahyang. Tapi waktu ni tak lama, dalam 2-3 minit macam tu je. Sementara matahari nak keluar balik, nak turun. Itu dipanggil gelincir matahari. Gelincir matahari ni maknanya matahari tu condong sedikit, kemudian terkeluar bayang dia. Itu panggil gelincir matahari. Tapi waktu tegak tu, itu waktu rambang, haram sembahyang. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat pada waktu sembahyang Jumaat tu. Jadi mungkin khutbah pukul 1 lebih kan, kita sembahyang Jumaat mungkin dekat-dekat kedua atau 1.45 ke sebagainya. Jadi masa khatib tengah baca khutbah, kita baru sampai, kita pun sembahyang. Boleh jadi waktu kita sembahyang tu waktu rambang, tapi tidak haram. Okey, hari lain tak boleh sembahyang waktu rambang. Hari Jumaat saja boleh sembahyang waktu rambang. Tetapi bila khatib dah mula membaca khutbah, maka solat yang dibenarkan hanyalah solat sunat tahiyatul masjid sahaja. Itu pun diringkas-ringkaskan. Jangan baca panjang. Jangan baca Al-Baqarah, batu angkat kedua Ali Imran. Baca ringkas je, mudah-mudah kan. Solat sunat tahiyatul masjid, tanda menghormati rumah Allah. Lepas tu jangan semayang betul-betul depan khatib. Khatib pegang kayu, aku baling. Semayang tu depan ni. Semayanglah tepi sikit atau belakang.
Beradab, kena jagakan adab. Jangan buat kira, oi aku nak semayang, apa salah? Oi, bukan kira gitu. Adab kena ada. Semayang, jadi itu waktu rambang. Boleh hari Jumaat, boleh. Tak ada masalah. Yang ketiga, kemudian daripada semayang subuh. Yang ini, yang satu dan dua tadi sudut keadaan. Pertama, keadaan matahari naik segala. Yang kedua, keadaan waktu rambang. Yang ketiga ni dengan perbuatan. Perbuatan apa? Kemudian daripada semayang subuh hingga naik matahari segala. Maknanya selepas dia semayang subuh. Faham? Maksudnya contoh, kita semayang subuh pukul 6.10 katakan. Kita semayang pun ringkas-ringkas je, cepat-cepat. Katalah contoh 6.10 semayang, 6.13 habis dah. 3 minit semayang. Nampak? Ngantuk sangat nak balas balik tidur kan? 6.13 habis dah semayang. Jadi waktu tu matahari belum terbit lagi kan? Tetapi walaupun matahari belum terbit, waktu tu dah dikira waktu haram. Dia tak boleh semayang apa-apa selepas semayang subuh. Itu maksudnya haram pada sudut perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan dia mengerjakan solat subuh, selepas tu tak boleh lah. Beza dengan yang tadi. Tadi keadaan matahari mula terbit. Jangan keliru. Yang keempat, kemudian daripada semayang asar, sama macam subuh tadi, lepas dia semayang asar, ada lagi waktu sementara nak sampai ke maghrib tu. Selepas semayang asar tu tak boleh dah semayang apa? Tak boleh dah semayang yang lain. Tu maksudnya haram. Hingga jatuh matahari. Maksud jatuh kan matahari jatuh ke bumi. Tapi maknanya matahari terbenam. Sampailah matahari terbenam, itulah sepanjang-panjang tu waktu haram semayang. Ya, ini pun dengan sebab perbuatan. Yang kelima, berbalik pada keadaan balik. Tadi kan anda sebut keadaan 3, perbuatan 2. Ini yang ketiga dia. Waktu matahari kekuning-kuningan hingga jatuh matahari. Mana kekuning-kuningan? Waktu petang. Petang senja nak maghrib tu, langit akan jadi kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan tu dipanggil waktu haram. Tak boleh semayang hingga jatuh matahari. Okay. Jelas? Setakat ni ada soalan dulu? Ya. Nombor 5 ni dia keadaan ke? Keadaan. Keadaan 3, perbuatan 2. 5 ni keadaan. Jadi keadaan maknanya 1, 2 dan 5. Perbuatan 3 dengan 4. Ada lagi soalan? Tak ada, Ana bagi soalan. Faham betul-betul sebab nak mengajar orang pula lepas ni. Nak jadi ustaz kan masing-masing. Betul tak ada? Betul tak ada? Confirm. Habis tu semayang tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, dia datang awal. Maghrib pukul apa? Maghrib 7.05 minit katakan. Dia sampai 6.45 minit. Boleh tak dia semayang tahiyatul masjid? Asal boleh? Kata waktu haram. Tu suruh faham betul-betul ilmu tu. Okey. Jadi sebenarnya kitab ni dia tak habis cerita. Dalam kitab yang lain, yang dikatakan haram ni bukan semua semayang. Faham? Okey, jelas sekali lagi Yang dikatakan haram tak boleh semayang ni bukan semua semayang. Semayang ni ada 3 kumpulan dia. Ada 3 kategori. Bagi semayang sunat, semayang fardu lain cerita. Semayang fardu memang 5 tu je. Ni semayang sunat ada 3 kumpulan dia. Pertama dipanggil semayang sabab mutaakhir. Sabab mutaakhir. Sabab mutaakhir ni maknanya sebab dia kemudian. Sebab dia kemudian. Sembahyang yang kata tak boleh ni, haram ni, itulah sembahyang sabab mutaakhir. Contoh sabab mutaakhir ni dia ada 6. Salah satunya solat sunat hajat. Hajat tu sebelum sembahyang ke selepas sembahyang? Hajat dia nak tu sebelum sembahyang ke selepas sembahyang? Ini pun tak boleh jawab ni. Sebelum sembahyang hajat dia. Hajat dia berlaku.
Dia tak selepas. Selepas tu panggil sabab mutaakhir. Dia niat tu sebelum lah, tapi sebab tu selepas. Contoh, buat solat hajat supaya kawan dia dekat operation selamat. Kawan dia tu operate sebelum semayang ke selepas semayang? Selepas semayang. Itu makna sabab mutaakhir. Lagi sembahyang keluar rumah. Jadi keluar rumah tu sebelum semayang ke selepas semayang? Selepas semayang. Sabab mutaakhir. Lagi sembahyang musafir. Keluar rumah lain, musafir lain. Keluar rumah ni walaupun tak musafir, dia keluar rumah, ada solat sunat dia. Kalau musafir ni sebab nak jalan jauh lah. Musafir pun dia semayang dulu baru musafir. Jadi maknanya sebab dia tu selepas semayang. Kemudian itu pun sabab mutaakhir. Lagi sembahyang apa dah? Solat sunat hajat, solat sunat keluar rumah, solat sunat musafir, solat sunat qatlu nama dia. Qatlu ni maknanya bunuh. Takdir kata dia ni nak dihukum bunuh, maka disuruh semayang sunat dulu. Tu panggil solat sunat qatlu. Solat sunat nak kena bunuh. Jadi dia kena bunuh dulu ke semayang dulu? Dia kena bunuh baru semayang, itu bukan semayang. Tu orang semayang kan dia. Jadi ini pun sabab mutaakhir. Lagi solat sunat istikharah. Istikharah kan selepas keputusan dia. Pun sabab mutaakhir. Yang last ni, yang keenam, solat sunat hajat, solat sunat keluar rumah, solat sunat musafir, solat sunat qatlu, solat sunat istikharah. Satu lagi apa? Anda tak ingat pula. Ingat? Dia sebab dia selepas. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Sebab dia nak pergi, dia kena semayang dulu. Kalau orang mungkin tak biasa lagi pergi buat umrah, kita nak pergi buat umrah, kita kena pergi tanah halal dulu. Dipanggil mikat. Mikat ni maknanya dia kena keluar daripada tanah haram, pergi kat tanah halal. Adalah tempat-tempat dia, tanah M dan sebagainya. Kemudian kita semayang sunat, dipanggil solat sunat ihram. Kita dah pakai pakaian ihram, solat sunat ihram. Tapi belum berniat ihram. Berniat ihram selepas tu. Sebab tu dipanggil solat sabab mutaakhir. Lepas tu naik bas. Sedalam bas tu lah mutawif akan kata, okey, masing-masing boleh niat ihram. Kita nak masuk tanah haram ni. Jangan masuk dah tanah haram tapi tak niat, nanti ihram tak sah. Jadi niat. Jadi niat ihram tu selepas solat sunat ihram. Jadi sabab mutaakhir. Jadi enam solat sabab mutaakhir ni, kemudian ditambah yang ketujuh, satu lagi ulama tambah, iaitu solat sunat mutlak yang tak ada sebab langsung. Solat sunat mutlak ni kan solat sunat saja-saja, tak ada sebab. Solat sunat mutlak biasa namanya solat sunat mutlak. Tapi ada satu solat sunat mutlak yang ada nama. Solat sunat apa nama dia? Solat sunat apa? Solat sunat mutlak biasa, kita semayang biasa je, usolli sunat. Saja aku semayang sunat. Okey dah. Tapi ni ada satu solat sunat, dia kategori mutlak, tapi dia ada nama dia. Apa nama dia? Kita buat selalu tengah-tengah malam. Pukul 3-4 pagi, kita baca panjang-panjang dalam tu. Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih tu kategorinya solat sunat mutlak. Dia mana ada sebab. Kita semayang baca zikir je. Tu solat sunat mutlak. Jadi solat sunat tasbih, solat sunat mutlak dan 6 solat yang kita sebut tadi, semua ni tertakluk pada yang disebut sebagai waktu haram. Itulah yang haram. Selain daripada ni tak haram. Mana? Solat sabab mutaqaddim. Solat sabab mutaqaddim ni maknanya sebabnya sebelum. Contoh tahiyatul masjid. Dia semayang ni sebelum masuk masjid ke selepas masuk masjid? Sebelum masuk masjid dia semayang dulu. Semayang, kita masuk dulu dah. Masuk baru semayang, maknanya sebab dia tu sebelum. Masuk masjid tu sebelum semayang. Jadi sebab sebelum tak haram. Begitu juga solat sunat wuduk. Ambil wuduk dulu ke semayang dulu? Wuduk dulu baru semayang sunat wuduk, sebab sebelum.
Jadi mana-mana kategori solat sebab sebelum tak terikat dengan waktu haram ni. Jadi kalau dia semayang tahiyatul masjid masa matahari terbit, sah ke batal? Sah. Dia semayang tahiyatul masjid waktu kekuning-kuningan, sah ke batal? Faham dah tu? Maknanya dia tak terikat dengan waktu haram. Sebab apa? Sebab mutaqaddim. Tu yang ketiga. Tadi yang kedua. Yang ketiga kategorinya sabab muqaran. Sabab muqaran. Muqaran ni asal kataan qaran. Qaran ni qarinah, maknanya penyertaan, berserta. Sembahyang yang sebab dengan solatnya tu sekali, berserta. Bukan sebelum, bukan selepas, tapi sekaligus. Mana sabab muqaran? Ada dua jenis solat sabab muqaran ni. Apa dia? Kuat sikit. Zambak. Jamak. Bukan jamak. Jamak dia semayang fardu. Ni cerita ni semayang sunat. Apa dia? Sebabnya dengan solat berserta. Dia tak boleh buat sebelum atau selepas. Dia mesti sekali. Sebab dia bukan sebelum, sebab dia bukan selepas. Tapi sebab dia sekali dengan solat tu sekali. Sama-sama waktu. Tadi kita cerita sebab dia sebelum semayang, lepas tu yang mutakhir tu selepas semayang. Yang ni sebab dia sama dengan semayang tu, iaitulah solat sunat gerhana. Mana boleh buat sebelum gerhana? Sunat gerhana ni semayang siap-siap tak boleh. Ataupun dah habis gerhana baru nak semayang, tak boleh. Dia kena semayang dalam waktu gerhana. Tu panggil sabab muqaran. Jadi solat sabab muqaran pun tak terikat dengan waktu haram. Okey, jelas. Jadi bolehlah. Nak cerita kat orang, kan? Biar orang faham tu. Jadi bukan semua boleh semayang dan bukan semua juga tak boleh semayang. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nak tahu boleh tak boleh kena belajar, kena ngaji lah. Okey. Baik, seterusnya qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sunat ab'ad di dalam sembahyang. Pertama sekali nak kena faham dulu, sunat dalam sembahyang ni ada dua. Satu dipanggil ab'ad, macam dalam kitab ni tulis ab'ad. Kan? Sunat ab'ad. Satu lagi solat pula. Satu lagi sunat hay'ah nama dia. Ini sunat ab'ad, satu lagi sunat hay'ah. Macam mana nak beza? Hay'ah banyak sangat, jadi jangan ingat hay'ah. Ingat ab'ad, sebab ab'ad sikit saja. Jadi sebab tu dalam kitab dia terang sunat ab'ad dulu. Apa dia sunat ab'ad? Adapun sunat ab'ad itu ialah beberapa sunat-sunat sembahyang yang ditampungkan dengan sujud sahwi manakala ditinggal akan dia. Apa beza sunat ab'ad dengan sunat hay'ah? Kenapa ulama membezakannya sedangkan kedua-duanya barang sunat juga? Ini kerana sunat ab'ad sekira ditinggalkan atau tertinggal. Maksud ditinggalkan sengaja tinggal, atau tertinggal tak sengaja tinggal. Jadi kalau sengaja tinggal ke tak sengaja tinggal ke, sunat sujud sahwi itu bagi sunat ab'ad. Adapun sunat hay'ah tak disuruh sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Sebab dia tak ada kategori ab'ad. Yang kena sujud sahwi ni ab'ad sahaja. Sunat ab'ad dengan sunat hay'ah. Okey. Apa dia sunat ab'ad tu? Iaitu dalam kitab ni disebut 6, dalam Hidayatus Sibyan disebut 8, padahal sama sahaja. Iaitu yang pertama membaca tahiyat yang pertama. Membaca tahiyat yang pertama, tahiyat awal tu. Tahiyat awal, bacaan dia tu, bacaan tahiyat awal tu sunat ab'ad. Manalah tahu dia duduk tahiyat awal tapi lupa nak baca. Kepala meriwang mana tahu, tapi tak baca. Lepas tu bangun, dia tertinggal bacaan walaupun duduk. Sunat sujud sahwi. Okey. Yang kedua, duduk membaca tahiyat yang pertama. Dia baca tahiyat awal tapi tak duduk.
Sebab tu dia letak yang kedua duduk. Dia cerita duduk je. Dia tak cerita baca. Baca yang pertama tadi, yang kedua cerita duduk. Katalah dia tak duduk, baca tahiyat awal. Dah baca tang mana tak tahu dah. Tapi dia tak duduk. Maka sunat sujud sahwi. Sebab duduk tu sunat hukum dia. Yang ketiga, membaca kunut pada sembahyang subuh. Membaca kunut pada sembahyang subuh dan pada sembahyang witir lepas daripada pertengahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan 15 ke atas kita baca kunut di rakaat yang akhir. Jadi dia tertinggal membaca kunut tu, sunat sujud sahwi. Yang keempat, berdiri membaca kunut. Dia baca kunut tapi tak berdiri. Tertinggal berdiri. Kunut tak tinggal, diri tu tinggal. Sunat sujud sahwi. Sebab berdiri itu, perbuatan berdiri itu dikira sunat. Bukan bacaannya saja, berdirinya pun sunat. Yang kelima, selawat atas Nabi di akhir tahiyat awal dan kunut. Dan kemudian membaca selawat ke atas Nabi di akhir tahiyat awal. Hujung tahiyat awal tu kan ada selawat Nabi. Katalah dia baca tahiyat je, selawat dia tak baca, sunat sujud sahwi. Begitu juga dalam kunut, dia terlupa nak baca selawat, dia baca kunut nazilah, tak baca selawat atas Nabi, sunat sujud sahwi. Yang keenam, selawat akan keluarga Nabi dalam tahiyat akhir dan kunut. Dan juga selawat akan keluarga Nabi bukan dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir. Okey. Dalam tahiyat akhir tu kita tambah selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai situ je. Tapi kita tambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali tu keluarga lah. Itu sunat abad. Tertinggal yang itu sunat sujud sahwi. Dan juga selawat ahli keluarga Nabi dalam bacaan kunut. Tertinggal yang tu sunat sujud sahwi. Jadi apa kesimpulan dia? Nak bagi mudah ingat, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, sujud sahwi ni, sunat abad ni, dua kumpulannya. Apa dia? Iaitu tahiyat awal dengan kunut. Mudah je. Maknanya tertinggal tahiyat awal, sujud sahwi, itulah sunat abad. Tertinggal kunut, sujud sahwi. Maknanya selain daripada kunut dan tahiyat awal dan juga rukun-rukun sembahyang, semua tu termasuk di dalam sunat hai'ah. Jelas? Okay, kalau jelas kita main soal jawab. Semua kena berdiri, siapa boleh jawab boleh duduk. Okey, contoh. Okey, kita test tengok. Takbiratul ihram masuk dalam apa? Wajib ke sunat ke macam mana? Rukun ke sunat hai'ah ke sunat abad? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Ini bukan seorang dua kena jawab ni. Semua kena jawab. Kalau tidak sembahyang tak sah. Maknanya dia tak tahu sembahyang dia. Baca dalam kitab Hidayatus Sibyan syarat yang ke-8, syarat sah sembahyang, mengetahui akan kaifiat solat. Kalau tak tahu kaifiat solat, tak sah sembahyang. Jangan main-main. Jadi takbiratul ihram kita kena tahu bahawa ianya wajib, dia rukun. Okey. Doa iftitah masuk dalam kategori mana? Sunat hai'ah. Sebab apa sunat hai'ah? Sebab dia bukan abad. Mudah kan? Abad dua je, kunut dengan tahiyat awal. Baca Fatihah rukun. Baca surah selepas Fatihah sunat hai'ah. Amin selepas walad dolin sunat hai'ah. Ada. Nampak? Rukuk sunat apa? Rukun saja ya. Bacaan dalam rukuk sunat hai'ah. Udahlah tu sampai tahiyat. Dah cerah dah. Kan? Kita nak bagi faham mana beza rukun, mana beza sunat, kemudian sunat pula mana beza sunat hai'ah, mana sunat abad. Lepas tu anak sebut awal tadi, tak payah hafal sunat hai'ah sebab banyak sangat. Hafal sunat abad, automatik yang lain tu
Tapi kena kenal pula rukun. Takut dengan rukun-rukun dia kata hay'ah. Kan? Takbiratul ihram hay'ah Ustaz. Gulung kitab ni rapat-rapat ketuk balik. Orang ajar tak nak dengar. Right. Sujud sahwi pula. Ni last. Sebab dia berkait dengan abad ni tadi. Adapun sujud sahwi itu ialah 2 kali. Bukan sekali, 2 kali sujudnya. Jadi kalau kita buat sujud sahwi, rakaat terakhir tu berapa kali sujud kita buat? 4 lah. Sebab sujud yang 2 yang pertama sujud rukun, lagi 2 tu sujud sunat, sujud sahwi. 2 kali sujud yang dilakukan sebelum sedikit daripada salam. Sebelum sedikit daripada salam tu maksudnya innaka hamidun majid. Jangan salam lagi, sujud. Tapi sampai habis tahiyat innaka hamidun majid, jangan salam, sujud. Kelakuan sujud itu seperti kelakuan sujud di dalam semayang. Sama je. Kan? Sama macam sujud dalam semayang biasa. Pada sekalian hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya pun sama. Tidak disunatkan sujud sahwi selepas salam. Kalau dah salam, tak ada sunat dah sujud sahwi. Jika dengan sengaja. Kalau dia buat dengan sengaja, tak dapat pahala apa-apa. Sebenarnya pahala sunat tu tak ada. Sebab nak dapat pahala sunat sebelum salam. Atau dengan terlupa. Terlupa pun tak ada. Tetapi lama masa perceraiannya. Maksud lama masa perceraian ni jauh. Lagi pula jauh. Lepas dah salam tu wirid apa semua, lupa boleh buat sujud sahwi. Tak ada. Sujud sahwi sebelum salam. Selepas salam tidak ada lagi istilah sujud sahwi. Itu yang kadang-kadang saya nampak lepas habis semayang, dia sebelum keluar masjid dia sujud dulu. Itu bukan sujud sahwi. Itu kadang-kadang dipanggil sujud syukur. Ada orang kadang-kadang dia buat begitu. Tanda dia syukur boleh semayang, dia sujud lah. Kan? Tak ada masalah. Tapi nak sujud-sujud ni, dia mula dengan takbir sudah dengan salam. Bukan main terus sujud. Banyak orang kita salah buat. Nak macam orang main bola tu. Pum bola dalam dalam gol. Orang Islamik lah, dia pun sujud. Tanda sujud syukur. Tapi banyak benda tak kena. Pertama, tak ada wuduk. Masuk padang tadi 14 kali kentut dah. Nampak? Sambil lari sana lari sini. Tak ada wuduk. Okey, husnuzon lah. Ustaz mana tahu dia tak ada wuduk. Okeylah, kita husnuzon, sangka baik dia ada wuduk. Kan? Dia ada wuduk. Yang kedua, tak tutup aurat, sekali seluar pendek. Mana boleh buka aurat? Sujud-sujud ni ibadat. Kan? Buka aurat. Okey, katalah, tapi kalau dia pakai seluar panjang Ustaz, okey, tutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dia menghadap penyokong. Nampak? Penyokong dia, dia pun sujud situ. Nampak? Mana boleh? Kalau kebetulan Ustaz, penyokong dia duduk kat kiblat. Dia bukan sujud kat penyokong, dia sujud kiblat. Tapi nampak macam ke penyokong. Okey, katalah kena. Yang ketiga ni. Yang keempat, sujud kena mula dengan takbir. Dia tak ada takbir, lari-lari sujud. Mana takbir? Kena takbir dulu. Duduk gini, angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu baru sujud. Kan? Sujud ucap syukur pada Allah apa semua. Bangun daripada sujud tu, bukan terus boleh berdiri terus. Bangun tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru bangun. Tapi dah tak mengaji. Ya ke? Yalah. Tak tahu. Orang suruh mengaji tak nak, main bola je tahu. Bagus dah nak tunjuk cara Islamik tu, bagus dah. Tapi sebab tak kena cara, tu kita kena ingat. Benda baik kalau tak kena cara jadi jahat. Walaupun asal tu niat kita baik, nak buat benda baik, tapi kalau tak kena cara, dia jadi salah. Silat-silat boleh jadi berdosa. Jangan buat main. Jadi kalau nak buat benda baik, mestilah buat dengan cara yang betul. Barulah benda baik itu hasilnya pun baik. Tu. Okey. Bacaan sujud sahwi macam mana? Subhana man la. Biasa buat tu kot. Tertinggal kunut selalu. Subhana man la yana wala yashu.
Maha suci Allah yang tidak yanam, tidak mengantuk, tidak tidur dan tidak lalai. Sahwi ni maknanya lalai atau lupa. Kita geng sahwi ni, sahwiyun kan. Suka lalai, lupa, silap. Bangkit diri rakaat berapa? 1 ke 4. 1 ke 4. 1 ke 4 tu kan. Orang kalau terlupa ni 1 ke 2, dia 1 ke 4. Aku kata teruk nah. Orang 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 3 ke 4. Ni 1 ke 4 tu kan. Jadi ini sujud sahwi. Kemudian kita habiskanlah berkaitan sujud nanti terus masuk sembahyang Jumaat. Perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi. Okey, dalam sujud sahwi tu pula, okey, faham dulu. Sujud sahwi bukan wajib. Sujud sahwi sunat. Jadi maknanya katalah dia bukan tertinggal kunut, memang dia tinggal kunut. Sebab dia tak hafal doa kunut. Pandang kanan, pandang kiri, Tok Imam lambat sampai, sakit perut. Jadi dia kemahlah sikit, pakai serban, pakai jubah, dah ridak baru beli kat Ayah Hanana. Nampak? Lawa lah pakai malam tu. Malam pula pagi tu. Jadi orang pun tengok, nampak dia kemas sikit, tolak lah jadi imam. Dia kata dah kunut ke depan. Pun mayang. Dalam subuh tu tengah baca Fatihah tu fikir habis macam mana nak baca. Kan? Lah kali sampai kat iktidal tu, Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, terus sujud. Tak baca doa kunut sebab dia tak hafal. Jadi sujud sahwi pun dia tak reti. Kan? Sebab dia reti ya hanana je. Nampak? Tapi ngaji tak reti. Lah kali dia bagi salam terus. Sah atau tak sah sembahyang dia? Sah. Jadi makmum belakang jangan buat cerdik. Pergi tegur, subhanallah. Kawan tu tak buat kunut, subhanallah, subhanallah. Marah tu. Kunut. Jangan. Tak payah tegur. Ingat barang sunat tak payah tegur. Yang nak kena tegur ni barang wajib. Tok Imam terlupa rukuk. Waladolin amin. Baca surah, Allahu akbar, sujud terus. Kawan dia kata sajadah lah. Bukan sajadah. Terlupa rukuk. Tu baru subhanallah. Sebab rukuk barang wajib. Barang sunat tak payah tegur. Dia punya subhanallah sampai ke tahiyat akhir tu. Sebab kawan tu tak sujud sahwi pula. Subhanallah lagi. Subhanallah. Allah, tu kata teruk tak ngaji. Tu orang tak mengaji ni dia rasa pandai. Tu dia memandai-mandai. Tu masalah kan. Baik, perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi hukumnya sunat. Kemudian dalam sujud sahwi tu pun ada perkara sunat dalam tu. Perkara Habib, lepas tu dia tanya pula, Habib tu apa penting di sujud sahwi? Sebab nak ambil pahala yang terlepas. Kunut tu pahala dia besar, tahiyat awal pun pahala dia besar. Jadi bila kita terlupa kunut atau tahiyat awal, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Pahala tu dapat balik sama macam pahala kunut dengan pahala tahiyat awal tadi. Dan orang tanya ulama dah, dia tak hafal doa kunut, jadi dia skip kunut tu, tapi dia buat sujud sahwi sebab nak dapat kat pahala kunut. Boleh ke? Boleh, ulama jawab. Okey, sengaja tinggal atau tak sengaja tinggal boleh, sembahyangnya sah. Cuma luput fadilat, kurang pahala, itu saja. Jadi tak payah bergaduh. Orang nak buat kunut, silakan buat kunut. Tak nak buat kunut, silakan tak nak buat kunut. Cuma nampak belik aja. Cuma standby lah kalau belakang tu ada tok guru, habis-habis main tok guru tanya, awak tak baca kunut? Jawab. Tapi tak salah, jangan jawab tak salah kan tok guru. Jangan jawab gitu. Kita ni pondok nak. Mana tempat pengajian, kena ikutlah pengajian. Kan? Takut wahabi je. Kan? Tapi makna ceritanya taklah sampai berdosa. Jadi tak payahlah bergaduh. Kan? Benda tu. Janji sembahyangnya sah. Tapi kurang pahala lah. Kalau imam tak baca kunut, makmum tak baca kunut, boleh.
Boleh dengan syarat ringkaskan kunutnya, jangan tertinggal daripada imam, seperti mana di Masjidil Haram Mekah sana. Kebanyakan mereka berpegang kepada mazhab Hambali, tak baca kunut. Siapa yang pernah semayang sana tahulah semayang subuh. Tapi kalau kita perasan, imam Mekah dia akan tahiyat di rakaat yang kedua dalam subuh berbanding rakaat yang lain. Sami Allahu liman hamidah. Kan? Lepas tu dia diri lama sekejap. Tapi taklah lama sangat, sekejap je. Waktu tu kita akan perasan ada orang angkat, ada orang tak angkat. Sebab waktu tu kan campur macam-macam negara. Jadi ada macam-macam mazhab. Yang mazhab Syafi'i dia akan angkat baca doa kunut yang pendek saja, yang ringkas-ringkas. Lepas tu Allahu Akbar. Nah, jadi boleh. Tetapi kalau imam sujud sahwi ataupun imam baca kunut, makmum kerah kepala tak nak baca kunut, batal sembahyang makmum. Sebab batalnya kerana tidak mengikut imam, tidak ittiba imam. Jadi Imam Nawawi sebut dalam kitabnya, kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum bagi salam terus, batal sembahyang. Okey. Sebab imam dia lebih besar, dia punya pangkat, kena ikut dia. Perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi itu ialah yang pertama, meninggalkan sesuatu daripada sunat abad dengan terlupa atau sengaja. Nampak? Kata dah tadi. Dia tinggalkan sunat abad itu dengan terlupa atau sengaja. Maka dia buatlah sujud sahwi. Yang kedua, syak meninggalkan sesuatu daripada sunat abad. Dia ragu-ragu, buat tak buat tahiyat awal. Ragu-ragu, aku kunut ke tak kunut tadi. Bila ragu-ragu, sunat sujud sahwi, walaupun mungkin dia buat abad tu. Dia buat kunut, cuma bila sampai tahiyat akhir ragu-ragu, tadi kunut ke tak kunut? Kunut. Dia ragu-ragu, sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab sahwi kan, lalai, lupa. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya. Dia baca Fatihah dalam rukuk. Tak ada kerja. Nak mabuk ketum. Allahu Akbar, baca doa iftitah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam rukuk. Sunat sujud sahwi. Sebab dia mengalih tempat rukun qauli bukan pada tempatnya. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan lupa yang batal dilakukan dengan sengaja. Dia buat sesuatu tu dengan terlupa, yang kalau lakukan sengaja jadi batal. Tapi dia buat ni sebab bukan sengaja, tak sengaja, terlupa. Lepas tu dia pun dia pun peringat balik. Jadi hujung semayang nanti sunat sujud. Macam kadang-kadang Ana pernah terkena lah masa zaman budak-budak dulu. Kita mengantuk semayang subuh. Ayah bawa pergi masjid, ngantuk. Jadi kita rukuk sama dengan imam rukuk. Lepas tu bila imam i'tidal, kita terlelap dalam rukuk tu. Hebat tu tidur dalam rukuk. Kan? Terlelap dalam rukuk. Jadi bila imam sujud, kita pun tersedar, sujud, kita pun terus sujud. Nampak? I'tidal tu terlupa. Jadi tapi tu masa tu budak-budak lah. Tapi kalau dah besar ni, makna kita kena patah balik ke i'tidal tu. Kan? Tapi kalau semayang berjemaah, kena ikut imam. Tak boleh patah balik macam tu je. Kena ikut imam. Nanti imam bagi salam, kita tambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan i'tidal yang terlepas. Yang tadi tu semua tak terpakai. Maknanya rakaat yang tadi tu tak terpakai. Kita kena ganti dengan rakaat yang lain. Kemudian di hujung semayang, sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab lupa punya pasal. Boleh faham? Tu. Kalau dalam semayang jemaah, makmum jangan patah balik. Yang boleh patah balik ni imamnya. Makmum tak boleh patah balik. Makmum kena ikut imam sampai habis. Cumanya rakaat yang dia salah tu, dia kena ganti dengan rakaat lain. Setelah imam bagi salam, dia naik tambah satu rakaat. Macam tu. Melakukan
sesuatu tu dah. Yang kelima, syak akan bilangan rakaat. Ragu-ragu tadilah 1 ke 4 sujud sahwi. Yang keenam, kerana terlupa oleh imam akan sunat abad atau memperbuat imam sesuatu yang yang disunatkan sujud sahwi. Ini cerita imam, sama dia macam tadi. Imam terlupa kunut ke apa ke, sunat sujud sahwi. Macam kes di masjid mana? Masjid Shah Alam ke masjid mana? Masjid Kuala Lumpur. Tu imam terskip satu ayat Fatihah. Kan? Berlaku kes. Orang buat live pula tu video tu. Kan? Jadi imam tu terlupa. Ni. Jadi macam penerangan Ustaz Zahidul kata, jangan salahkan imam, salahkan makmum. Sebab imam biasa, manusia biasa. Al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia ni tempat lupa, tempat tersilap. Nah, dia seorang memang, tapi makmum belakang tu berapa orang? Takkan seorang pun tak perasan. Nah, kalau perasan kenapa tak tegur? Nah, subhanallah lah tegur tu imam supaya imam patah balik Fatihah dia. Ini sampai ke sudah habis salam, masing-masing cakap, tadi tak cukup kan? Aku agak dah, aku rasa tak cukup. Baru nak sembang belakang. Begitulah berlaku di pondok ni dulu. Tok guru jadi imam, tok guru tertinggal apa, anak tak ingat. Tak cukup 1 rakaat. Sembahyang apa anak tak ingat, tapi anak ada sekali lah belakang tu. Dengan anak-anak lah kena masa tu. Kan? Lepas tu bagi salam dah. Bagi salam masing-masing. Masing-masing baru cakap. Tok guru wirid dah, wirid. Lepas tu nak beranikan diri, tok guru tadi rakaat tak cukup. Tok guru diam, pusing belakang, muka ni. Awak tak tegur. Kenapa tak cakap? Guru marah. Kan? Memang jangan salah imam. Biasalah imam. Mana? Elau lambat masuk ke apa, biasalah. Kan? Dah terlupalah kejap. Tapi makmum tak pasal. Lah rupanya makmum pun hayal juga. Terbang ke mana tak tahu. Dia zauk-zauk. Dia rasa keawang-awangan. Inilah nama khusyuk. Tu bukan khusyuk. Tu melelong namanya. Khusyuk ni perhatikan solat. Ada. Jadi kita berhenti setakat ni, kita akan sambung sembahyang Jumaat. Tapi jangan imam nak test makmum. Aku nak tengok makmum aku peka dah, aku buat lupa lah. Tak boleh. Buat lupa dengan imam batal. Tak sah sembahyang kerana bermain-main dalam solat. Ini yang memang ada kat depan. Terlupa. Macam tak datang syarat lah, tertidur. Ter tak apalah. Allahu Akbar. Semua benda ter. Jangan ada soalan sikit. Mana dah? Apa hukum perempuan bujang susukan anak angkat? Ni soalan ni rasa cair tanya. Anda tanya. Apa hukum perempuan bujang susukan anak angkat? Perempuan mana lah perempuan bujang susukan anak angkat. Dia tak kahwin lagi perempuan tu, lepas tu dia nyusu. Soalan yang timbul, macam mana dia boleh nyusu? Zaman teknologi memang ada. Dia suntik hormon supaya bahagian tu boleh mengeluarkan susu. Padahal dia tak menikah lagi. Maka dia pun ambil baby, dia buat jadi upah menyusu. Jadi apa hukum? Dia kena faham, rukun menyusu ni ada 3. Yang pertama, penyusu, orang yang menyusukan. Yang kedua, anak yang menyusu. Takkan dia ada penyusu tapi tak ada orang yang kena susu. Yang ketiga, susu. Takkan penyusu ada, anak menyusu ada, susu tak ada. Tak jadi. Jadi kena ada 3 ni, barulah jadi dipanggil susuan. Okey. Daripada 3 rukun ni pula nak bicara tentang penyusu. Siapa yang boleh jadi penyusu? Maka mengikut mazhab kita dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan penyusu itu dengan 2 syarat. Pertama, perempuan. Lelaki tak sah. Anda kata lelaki tu pun boleh keluar susu. Nampak? Dia susukan kawan dia. Tak sah. Tak jadi. Nampak? Tak jadi apa? Sebab syarat mesti perempuan. Yang kedua, balik. Ini syarat dalam mazhab kita Syafi'i. Mesti balik. Jadi, tapi dengan bersyarat. Syaratnya,
sekiranya perempuan tersebut belum sampai umurnya 9 tahun, tiba-tiba keluar susu, dia tak balik lagi, tak sampai 9 tahun, tapi keluar susu, kemudian dia susukan budak ni. Nah, budak ni tak jadi anak susuan dia. Nah, sebab dia belum balik. Melainkan kata ulama, waktu tu darah haidnya dah keluar, barulah jadi anak susuan. Kalau dia menyusukan budak tu setelah balik umurnya 9 tahun dan ke atas, kemudian disusukan budak tu, walaupun tak keluar darah haid, tak datang lagi haid, tapi dia susukan budak, umurnya dah balik, jadi anak susuan. Maka jadi mahram dia. Tu. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki meletakkan satu syarat saja, yakni penyusu mesti perempuan. Balik tak jadi syarat. Seperti mana disebut dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, makna kata tak makna kata tak balik pun tak apa kalau ikut mazhab Maliki. Kalau kita nak ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, syarat dia mesti perempuan dan apa nama tadi? Balik. Jadi bila ulama letakkan dua syarat ni, ada tak dia sebut kahwin atau tidak kahwin, bujang atau tak bujang? Ada tak? Tak ada. Jadi tak masuk. Jadi tak ada masalah lah, dia bujang ke, kahwin dah ke, dia nyusukan, tak ada masalah, hukumnya boleh, harus. Cumanya orang perempuan kena ingat, bila kita menikah dengan lelaki, kemudian kita nampak ada budak-budak mana ke, kita ambil, kita nak susukan budak tu, bukan anak kita. Ini nampak budak tu main kat luar, dia pun ambil susu. Dia tarik budak tu, dia susukan budak tu. Tak boleh suka-suki. Okey, sebab susu isteri tuannya suami, milik suami susu isteri tu. Jadi kalau orang perempuan isteri nak menyusukan anak orang lain dan sebagainya, kena minta izin suaminya dulu. Suami bagi baru boleh, suami tak bagi haram, tak boleh. Sebab ada tuan susu tu, suami punya. Faham? Apa ingat? Nah betul ni dalam hukum kitab sebut. Bukan pandai-pandai ni sonok-sonok. Anak kau aku nak susu. Dah tanya dulu suami, kena tanya suami dulu, kan? Kan suami merajuk. Suami dia tak bagi, kan? Faham? Dia gitu. Kemudian kalau dia susukan, bukan terus-terus jadi anak susuan, kena 5 kali kenyang. 5 kali kenyang baru jadi anak susuan. Lepas tu ada orang soalan tanya, kalau suami saya terminum susu saya, adakah suami saya jadi anak susuan saya? Dia tanya. Betul ni soalan betul. Nampak? Itulah kena mengaji. Syarat anak susuan 2 tahun ke bawah dah suamimu umur berapa? Kat 20 lebih dah umur. Nampak? Lain lah kalau suamimu bawah umur 2 tahun. Dia kena faham. Tu. Jadi kena tahu syarat-syarat dia, baru boleh jadi anak susuan. Dah apa beza anak susuan dengan anak kandung? Dari segi zahir sama je. Buang perkataan susu, makna sama. Mahram, tak boleh kahwin, boleh sentuh, boleh pegang. Boleh peluk, boleh cium pipi dia. Macam anak kita betul. Boleh, tak ada masalah. Adik-adik susuan gitu tak? Dia boleh pegang. Dia bukan adik-adik betul, tapi sebab susu sama masa kecil dulu. Dia tak boleh kahwin dengan perempuan tu. Itu adik susu dia. Dan dia boleh pimpin tangan adik susu dia dan sebagainya. Sebab buang perkataan susu. Jadi sebab berdasarkan hadis Nabi kata, yahrumu minar rada' ma yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan bagi susuan, itulah apa yang diharamkan bagi nasab, keturunan. Maknanya yang nak dimaksudkan Nabi, samalah rada' ni susuan dengan nasab sama, dengan keturunan sama. Cuma beza sikit je, iaitu bahagian pewarisan harta susuan tak dapat. Bila harta pusaka mak dia mati, anak susuan tak ada bahagian. Ini untuk anak kandung sahaja. Anak susuan jangan minta, saya anak dia juga. Mu anak susuan, tak ada kaitan dalam bab pewarisan harta pusaka. Dan wali nikah, susuan tak boleh jadi wali nikah. Dia ni abang susu kepada budak ni, lepas tu dia nak jadi wali nikah bagi adik susu dia, tak boleh. Kena abang kandung, abang susu tak boleh. Okey, abang susu tolong buat susu boleh.
Okey, jadi cukup sekadar tu pada pagi ni, insya-Allah moga-moga kita mendapat sedikit kefahaman untuk meneruskan amal ibadat kita dengan lebih elok dan lebih teratur, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.